Oke, anak-anak sekalian, duduk. Kita belajar ini selepas kita bersenam, seimbang di antara belajar dengan senam. Mari kita belajar bagaimana menjawab soalan, bagaimana menghadapi kezaliman, dibuli di sekolah. Oke, selamatkan diri anda. Ini soalan peperiksaan. Anda kita tahu jawab macam mana. Oke. Oke, jika anda menghadapi situasi apa? Di mana anda dibuli, ditekan, dihina, dizalimi, penting untuk anda mengambil tindakan. Jangan duduk diam saja. Boleh? Okey? Jangan duduk diam saja. Tindakan kena ambil dengan tepat. Yang betul. Kalau tindakan salah, dia lebih merosakkan diri anda. Ya, beberapa langkah berikut kita bincangkan bersama macam mana atasi masalah kena buli, kena tekan, kena zalim di sekolah, kena hina, kena kutuk. Buli termasuk dengan buli cyberbuli. Dibuli di internet. Okey? Okey, yang pertama sekali apa yang kau nak buat? Kau kena konfront, jumpa dia, cakap dengan dia. Kenapa kau buli saya? Boleh? Kau berani tak cakap dengan dia? Berani tak cakap dengan dia? Cubalah berbicara dengan orang yang melakukan perilaku yang tak bagus tu, yang buli kamu. Jika kamu rasa senang, kamu rasa kamu kuat lakukan dia. Kamu berunding dengan negotiation. Okey, ini sama dengan isu Palestin. Di Palestin, ya, orang Islam kena buli di Palestin. Contoh dia, dia individu dengan negara ataupun sekelompok masyarakat sama. Cara dia sama, ya. Kamu boleh cakap. Kalau belum cakap dengan musuh kamu tu, kamu bercakap. Tapi dalam hal bercakap dengan musuh ni, okey, macam mana? Hal bercakap dengan musuh macam nak buat? Kamu kena kuat juga. Kamu jangan pergi sorang-sorang. Kamu kena, kalau kamu bercakap dengan tentera dia, kamu kena hantar tentera juga. Kalau kamu bercakap di badan besar, kamu badan kecil, memang kamu kena pukul lagi. So, jangan jadi macam Sultan di Baghdad, bila Hulagu, tentera Mongol panggil dia, okay, dia datang dengan dia punya geng-geng dia pergi ke kemah Hulagu. Kemah tentera Mongol. Tentera panggil dia, masuk. Kamu pembesar-pembesar duduk di luar, tentera-tentera dari luar, kamu masuk dalam. Jumpa saya. Okey? Jumpa saya. Dalam kemah dia. So, bila jumpa dalam kemah dia, dia bunuh semua anak beranak, bini dia semua-semua, tinggal Sultan seorang. Okey? Sultan pun masuk penjara, dia bagi makan emas. Makanlah emas, kamu simpan emas banyak-banyak. Okey, dalam hal rundingan, mesti ada power. Nabi tak tunjuk kalau ada rundingan di perang Badar, kena ada satu tentera lawan satu tentera. Baru boleh runding. Kalau kamu pergi jumpa seorang-seorang, memang kamu tangkap, masuk penjara je lah. Kamu kena buli lagi. Okay, berbicara dengan orang tu, konfront dengan dia kalau kamu ada kekuatan. Kalau tak, kamu tak boleh. Kamu ada senjata, kamu ada peluru, sama-sama lawan, boleh runding. Kalau kamu dalam keadaan lemah, kamu runding, memang tanah kamu akan diambil, memang kamu akan ditekan lagi. Negeri kamu akan menjadi kecil, kamu akan dijajah. Dalam keadaan lemah, tidak boleh berunding. Faham? Tak boleh berunding dalam keadaan lemah. Jadi kena cari orang lain. Kadang-kadang orang mungkin tidak menyadari apa kesan daripada tindakan mereka yang kita boleh, bila kita bagi tahu dia boleh berubah. Oh, salah saya. Tapi kalau dia tak berubah, kamu kena cari jalan lain. Ya? Okey, jangan tinggalkan komunikasi. Sentiasa bercakap sama dari musuh negara ataupun musuh individu, bercakap dengan dia. Kemungkinan ada potensi ataupun ada resolusi secara aman, secara damai. Okey. Nak berunding dengan Israel macam mana? Nak berunding dengan Amerika macam mana? Dia ada cara dia. Ya. Dia ada cara grup dengan grup, kumpulan dengan kumpulan, kekuatan dengan kekuatan. Okey. Satu-satu cara. Pertama sekali adalah berunding, bincang, bagi tahu, speak up your mind. Nyatakan apa yang anda rasa. Ya, saya telah kena buli, saya kena pukul, anak isteri saya telah dibunuh, negara saya telah dirampas, kanak-kanak telah mati. Bagi tahu dia, okey, ambil tindakan, kita ambil tindakan. Tak ambil tindakan, kita akan step yang kedua. Okey, step yang kedua, jika tidak percaya, berbicara dengan orang tua kamu ataupun orang dewasa ataupun orang yang ada authority di sekolah, ada cikgu disiplin, ada di
ada pengawas cakap dengan dia. Yang kedua ya, jika situasi tersebut berada di sekolah, di tempat kerja ataupun lingkungan yang ada otoriti seperti guru ataupun ada bos-bos yang atas lagi, berbicara dengan orang dewasa ataupun orang atasan kamu bagi membantu menyelesaikan masalah. Tapi kalau dalam negara macam mana? Kalau di Palestin macam mana buat? Di Palestin pergi kepada negara-negara Arab. Kemudian boleh berbicara dengan orang dewasa lagi, pergi pada OIC. Okey. Diminta bantuan. Pergi pada PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau di isu Palestin. Tengok dia boleh bagi bantuan tak? Ataupun negara-negara jiran, negara Islam jiran, Turki, Jordan, Syria, Rusia, China. Ya. So, dalam konteks negara, ada cara dia, dalam konteks individu ada cara dia. Jumpa orang yang lebih dewasa, bagi tahu dia, jangan simpan merajuk-rajuk, masuk dalam bilik, kunci pintu, tidur, tak mau makan, merajuk. Okey, mereka biasa memiliki tanggungjawab untuk melindungi individu dari perilaku yang merugikan ya. Biasanya kalau individu, anak dia kena buli, bapa dia akan tolong, guru dia akan tolong. Kecuali cikgu tu juga pembuli. Tengok budak tu lemah, dia lagi buli. Okay, kalau budak yang parang besar, kaki samsing, yang selalu mengadu, dia tak buli. Budak yang introvert, yang pendiam, nampak baik, dia selalu buli. Selalu kena buli. Betul? Sama juga dengan negara. Negara tu baik saja, dia selalu kena buli. Tapi kalau negara tu bising, walaupun negara kecil, dia tak berani buli ya. Negara tu pandai mencari kawan. Okay, kena bagi tahu orang lain apa yang terjadi secara betul-betul terjadi. Ya. Okay. Jangan kena buli dan jangan kena ditekan saja ya. So akhlak yang mulia maksudnya apa? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia maksudnya adalah berbudi bahasa, sopan santun, lemah lembut. Akhlak yang mulia juga adalah pergi berperang. Akhlak mulia adalah akhlak Nabi. Akhlak Nabi adalah akhlak Quran. Berperang adalah akhlak yang mulia. Tumbuk orang adalah akhlak yang mulia juga jika anda ditekan dan dizalimi. Ya, jangan anggap akhlak mulia ni akhlak diam je, itu bagus punya budak. Tak. Itu budak bangang, budak bodoh namanya ya. Okey. Ini bahasa yang paling lembut yang kita boleh guna. Kalau anda dibuli, anda boleh retaliate. Itu yang diajar dalam Al-Quran ya. Sekarang ni nak gerak sekarang ni. Nak gerak. Ha? Nak gerak sekarang ni. Ah. Kalau sampai tahu ni mampus. Ajak pun aku ni. Apa dia perempuan yang lelaki. Ekor, awet. Awet kol dia. Awet kol. Nak gerak ni lah.
call lagi, nampak dia call lagi. Dia call lagi. Bising. Dia call lagi. Dia nak apa ni? Dia nak apa ni? Okey. Yang ketiga. Perkara yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Apa tindakan anda jika anda dibuli? Anda tadi dah menyanyi lagu Saya Boleh. Anda dah nyanyi lagu Saya Berkorban. Okey, itu nak orang berkorban ya. Cari sokongan-sokongan dari sosial, itu teman-teman, keluarga, dan anggota-anggota masyarakat. Okey, itu di peringkat individu. Kadang-kadang berbicara dengan orang yang anda percaya dapat membantu mengurangkan tekanan dan memberi saranan yang berguna. Ya, kawan-kawan tu bagi nasihat yang berguna. Dia boleh bagi bagus nasihat yang berguna. Ya. Itu dalam konteks individu, dalam konteks negara macam mana nak buat? Kalau negara kamu dibuli, ditekan, Melaka diserang, Selangor diserang, Perak diserang, dibuli, dibuat sekatan ekonomi, apa nak buat? Okey, so mintalah dengan negara-negara jiran, negeri-negeri jiran, minta bantuan, minta nasihat, minta sokongan kewangan, ya, minta bantuan persenjataan, minta tentera upahan, bayar, ya. Okey, sokongan sosial ya, mereka akan bagi bantuan secara sosial itu peringkat negara dan peringkat individu. Okay. So itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, pergi ke apa yang anda buat kalau anda tertekan, mental anda tertekan, anda jiwa anda tertekan, anda kena pergi jumpa psikologis. Ya. Jika anda merasa sangat stres, apabila dibuli dan merasa cemas, apabila dizalimi kerana perilaku tersebut, pertimbangkan untuk mencari sokongan dari profesional. Okay, profesional kesihatan mental, psikologis, pergi jumpa psikologis. Mereka dapat membantu anda mengatasi masalah-masalah emosional yang muncul akibat penghinaan dan penindasan itu, ya. Dia memperlecehkan anda, leceh, dihina anda, dikutuk anda. Itu peringkat individu. Anda kena cari psikologis, pakar-pakar psikologis. Kalau peringkat negara, kalau dibuli ini anda kena cari siapa dia, ya. So, jumpa ulama-ulama yang boleh bagi nasihat, kerohanian, jumpa guru-guru, ya. Itu peringkat negara, ya. Cari profesional yang boleh membantu memberi nasihat kepada pemimpin dan tengah keadaan stres, ya. Okey, buat solat. Okey, perkara yang kelima adalah kita laporkan kepada pihak-pihak berkuasa. Okey, lapor kepada pihak berkuasa siapa dia? Polis, laporkan pada tentera. Kalau kat sekolah guru disiplin, kena cakap aja, lapor aja, jangan takut untuk melapor. Kalau lapor nanti, takut nanti budak ni akan kenakan saya balik lagi, ya. Jangan takut lapor je. Okey, sebab dia buat salah. Kamu tidak boleh melindungi orang yang buat salah. Melaporkan kepada dia, kamu adalah umat terbaik. Umat terbaik itu apa? Umat terbaik itu dia menyuruh kepada kebaikan, dia mencegah kepada keburukan. Cegah kepada keburukan. Hari ini dibuli kamu, besok dia boleh buli budak lain. Sebab tu kamu kena cegah dia. Kalau bagi tahu cikgu, dia ni pembuli, dia ni kacau. Okey. Jika situasinya sangat serius dan melibatkan tindakan kriminal, jenayah, seperti ancaman dia nak tumbuk anak, dia nak tikam anak, kekerasan, ya. Pertimbangkan untuk melaporkan masalah kepada pihak-pihak yang berwajib, ya, pada polis, tentera, pada cikgu. Mereka akan menjadi penyelidik, dia akan selidik masalah tu, dia akan siasat masalah tu. Punca dia, kenapa buli berlaku, mengapa kezaliman berlaku, dan mengambil tindakan yang sesuai, ya. Okey. Kalau dalam peringkat negara di Palestin, apa yang perlu dibuat? Laporkan kepada PBB, laporkan pada OIC, lapor pada kawan-kawan, ya. Tengok macam mana dia tindakan dia. Kawan tu bagi bantu ke tak bagi bantu, atau tinggalkan kita seorang-seorang. Kalau tinggalkan kita seorang-seorang,
Palestin berjuang seorang-seorang. Siapa yang ada lagi? Yang ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, Maha Agung, Maha Suci, Maha Pembantu. Jangan takut, lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Ya. Mati biar mati, semua orang mati, kecil mati, besar mati, orang muda mati, orang tua mati, perempuan mati, lelaki mati. Alang-alang mati, biar mati dalam keadaan mulia. Jihad. Mati berkorban, mati berjuang. Okey, lawan. Jangan biar. Kamu adalah umat terbaik. Kamu menyeru pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang keenam, pindah dari situasi yang berisiko. Kalau sekolah tu teruk sangat, pindah sekolah lain. Teruk sangat sekolah tu ya. Nak bagi tahu sana, bagi tahu sini, bagi tahu cikgu semua tak bertindakan, pindah je. Kalau negara macam mana? Palestin macam mana buat? Takkan dia nak pindah, tumpah darah saya. Kalau Malaysia ni dibuli, macam mana kita nak buat? Kita tak boleh pindah, ini negara kita, ini satu-satu tempat kita tinggal. Kita kena berjuang. Sama ada kita mati ataupun kita menang. Ya. Nabi bagi tahu, jika sekiranya matahari diletakkan di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, supaya saya meninggalkan kerja ini, dan secaya saya tidak akan meninggalkannya sehinggalah saya berjaya ataupun saya binasa kerana. Okey, dia prinsip dia. Itu dia semangat dia. Okey, jika anda menghadapi situasi yang berbahaya, boleh pindah-pindah. Nabi pun berhijrah. Dia pindah sementara, kemudian dia datang balik. Jangan nak pindah-pindah aja daripada KL kena halau, KL pergi ke Shah Alam. Shah Alam kena halau, Puncak Alam. Puncak Alam kena halau, pergi Bukit Kucing. Bila Melayu nak duduk tempat, semua Cina ke sini. Orang lain akan ambil tanah kita kan. So, kita kena pertahankan tanah air. Okey, pindah dan akan kembali balik. Pindah daripada KL dan akan kembali balik merampas KL. Macam tu cara dia ya. Bukan pindah-pindah. Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah dan Nabi balik ke Mekah balik. Dia bukan dia pindah-pindah kemudian dia tak balik. Dia tawan balik Madinah. Kepertimbangan untuk pindah ataupun menghindari kontak dengan individu yang melakukan penghinaan dan penindasan itu. Kalau boleh tak nak jumpa dia, jangan jumpa dia. Kamu kena maafkan dia. Maaf satu hal. Ya. Tetapi perbuatan itu kamu elak. Nabi maafkan si Wahsi yang tombak bapa saudara yang Hamzah. Tapi sebab Wahsi masuk Islam, dia minta maaf, Nabi maafkan dia. Okey. Nabi maafkan dia. Tetapi pembunuhan Hamzah tu dia tak boleh lupa dalam hati. Dia tengok muka kamu ni lah, saya tak boleh lah. Kamu bunuh bapa saudara saya. Duduk jauh-jauh, Nabi kata. Duduk jauh-jauh. Duduk ujung-ujung sana. Saya tak nampak kamu, tak apa. Okey. Dia boleh maafkan tapi tidak boleh melupakan peristiwa itu ya. Itu lain. Dia ada dua situasi. Maaf, kita kena maafkan orang. Okey, yang ketiga pertimbangkan yang perkara yang ketujuh, apa yang kita nak buat adalah kita buat meditasi, iaitu solat, Quran, sembahyang tahajud ya. Kita stres sangat ni. Apa kita buat? Sembahyang tahajud, solat. Ya, stres tu solat. Hilangkan, minta pertolongan Allah. Ya, dan itulah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat ya. Okey, meditasi mungkin merupakan cara untuk mencari penyelesaian yang secara damai. Anda pergi bertapa dulu sekejap, 2 tahun, duduk kat Gua Hira. Bertapa dulu. Okey, buat meditasi. Pergi sembahyang, baca Quran. Okey, mediator independen dapat membantu proses merawat diri anda. Okey, ya. Okey, yang ke-8 adalah pendidikan dan kesedaran. Okey. Selain mengatasi situasi secara peribadi, anda juga boleh membantu dengan meningkatkan kesedaran tentang isu-isu buli ya, isu penindasan dan perundangan ni, dan mendongkong kempen. Anda buat kempen jangan buli ya, kempen anti buli dan di dalam masyarakat ya, anda buat kempen kesedaran. Anda jalan kerja anda menyeru pada kebaikan, mencegah perkembangan, sebab anda adalah umat yang terbaik, seorang yang terbaik, negara yang terbaik, masyarakat terbaik. Dia melakukan tiga perkara, iaitu menyeru pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, dan mereka itu beriman kepada Allah. Baru dia boleh menjadi negara terbaik.
Ya, kalau ada negara kena buli, anda kena buat 3 perkara ni. Ya, cegah dia. Alright, ya. So, kesimpulannya selalu ingat bahawa tindakan yang diambil harus sesuai dengan situasi, bentuk, suasana hukum, ya, undang-undang setempat dan undang-undang antarabangsa. Jika situasi sangat serius, segera cari bantuan. Jangan takut, jangan malu, cari bantuan dari seseorang yang dapat memberikan anda panduan dan sokongan. Okey. Cerita pada orang yang berbantu. Jangan cerita pada orang-orang, pada musuh kamu. Cerita pada orang-orang yang pura-pura saja nak bantu, tapi sebenarnya dia tikam daripada belakang. Itu tak boleh. Ya. Cari orang yang boleh memberi sokongan. Okey, faham? Faham? Mari kita menyanyi sama-sama. Okey. Bersenam. Cepat. Boleh? Boleh belajar, boleh bersenam. Lepas belajar 20 minit, bersenam 5 minit. Sihatkan badan seimbang. Boleh? Kemenangan, kejayaan. Apa kau pikirkan? Terkandung dalam pemikiran. Kau pikir boleh melakukan. Oh, boleh. Percaya apa kau lakukan. Apa? Ampunan kau boleh. Kau pikir kau boleh. Kau hampir boleh melakukan. Jika kau pikir kamu tidak. Kau pikir kegagalan. Kau hampir kegagalan. Jika kau pikir ya, kena kawasan dulu. Pikirkan boleh. Okey, pikirkan boleh ya. Okey, kita dah belajar. Dah relax, tarik nafas. Dan kita relax. Oh, boleh ya. Okey. Tarik lagi. Allah Akbar.